wa ta'ala. Jadi sebab itu kalau melibatkan harta, kena bagi balik. Itu maknanya jika boleh pulang. Kalau tak boleh pulang, contohnya harta tak boleh pulang, kita pulang dengan nilai dia. Contohnya. Baik. Jika had yang mengenai batang tubuhnya dan seumpamanya, hendaklah dibolehkan dia berkuasa padanya. Maksud dia apa dia? Tu harta, hak tadi harta. Hak yang ni kalau dia kata maksud had, hendaklah had yang mengenai batang tubuhnya dan seumpamanya. Ni contoh dia main duk tak duk, kita pibuh nampak waktu ke depan kata tak ada pasal apa. Mana boleh tak ada pasal ustaz? Tentu ada pasal. Ada pasal pun tidak disuruh kita untuk sampai buh nampak dalam keadaan tadi. Okey, ni kira zalim. Bila zalim kat dia, kita buh nampak ada. Tentu kita pun nak tobat, kita pun sedar dah, astagfirullahalazim. Tak jadi. Kenapa kat dia pula? Mat, aku buh nampak lu. Buh nampak aku. Suar pipi duk begitu. Baru betul. Tak nak tengok gila saya orang ni. Menunjukkan bahawa kalau kita fikir di sini, banyak dosa yang tersangkut lagi tuan-tuan dalam keadaan tadi. Itu maknanya macam contohlah kita kata kaki pukul. Dia dulu kerja apa nama, tarik kereta contohnya. Masa zaman Syedo dulu, zaman kemas dulu apa semua ni, dia tarik kereta. Kadang-kadang dia terpukul orang tanpa sebab. Memanglah dia kena kerja tarik kereta, tapi terpukul orang tu pasal apa? Contohnya dalam keadaan tadi kena tarik kereta. Dan kawan tu lawan tak ambil kereta dia, tak kata dia dalam keadaan harta dia, walaupun dia berhutang dan sebagainya, tapi kita guna kaedah yang terbaik. Dengan kaedah bukan boleh duk pi buat cengeng-cengeng, tak tahu halal dan sebagainya. Kita pukul dia, pukul kau ni. Kemudian bila mai tua, dia pun dah jenis mengaji, pi umrah, buat ibadat, buat tobat depan Kaabah apa semua. Astagfirullahalazim, aku tobat. Boleh tobat, tak ada masalah. Tapi tersangkut dengan hak orang pukul. Kena cari balik hak pukul ni, pergi cari hari ni pergi apa nama, pergi Perak, pergi cari Parik Guntak, buat apa ni? Cari jumpa lah rumah kawan tu. Rumah siapa? Rumah kawan tu kata, buat apa ni? Kita pun kata minta maaf lah. Awak saya kenal kan dengan cik? Awak tak kenal pula. Aku buh nampak hang dulu. Laswa. Buh nampak buh. Pergi Selangor pula. Lepas tu aku buah setengah nyawa pula. Tak pernah jumpa lagi lah tuan-tuan. Maknanya dalam keadaan tadi, syarat taubat kita masih belum sempurna di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita alhamdulillah lah, mujuk Tuhan tak bagi jenis-jenis lagu ni. Tu yang kadang-kala mujuk lah alhamdulillah Tuhan tak bagi sifat pengweh pun alhamdulillah lah, besar rahmat dah. Dia kalau kata sifat pengweh pun masalah, silap sikit kena bongok dia bagi, silap sikit kena bongok dia bagi, mujuk Tuhan tak bagi kat kita. Lepas tu orang kata apa ni penakut biarlah, tak apalah. Kurang-kurang tak berdosa. Dan tak berdosa tu kurang-kurangnya tak bersangkut kau dengan manusia. Itu persoalan dia dalam keadaan tadi untuk mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Dan jika umpat, keji dan sebagainya, hendaklah minta halalkan kepadanya. Ini macam cerita Razak lah. Kita mengumpat, kita peleceh depan orang, kata depan orang, kena pergi kat dia lah. Lah peleceh aku pula. Kita pun suruh begitu. Kawan tu kata, mana boleh? Hang mai rumah aku suruh aku peleceh hang. Satu. Yang keduanya, hang peleceh aku depan market dulu. Kita kena pergi depan market lah, baru tu tidak, aku tak ampun, aku tak maafnya. Jom kita pergi depan market, pergilah. Kena terbaik muka balik lah. Kita duk kata kat dia dan sebagainya dalam keadaan tadi. Tu maknanya baru selesai. Kalau tidak, tak selesai. Banyak mana pun astaghfirullah, banyak mana pun permohonan keampunan kepada Allah, la yuqbalu ilallah, tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, melainkan dengan keridaan makhluk tadi yang hang buat zalim di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu persoalan dia untuk mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan okey, kita dah tahu cara sebahagian betul-betul macam duit kadang-kadang tak boleh, tak jumpa orang, maka kita cari waris dia. Tak boleh waris sampai peringkat last sekali, tak tahu nak buat apa dah, kita buat kebajikan atas nama orang tadi. Lepas tu ada orang tanya, Tuhan ampun nak lah. Yang ni serah kat Tuhan lah.
Tak semestinya. Cuma mungkinlah macam contoh, kita buat zalim ke orang, mengumpat tadi. Mengumpat. Okey. Kita mengumpat dia, kita nak pergi minta redha kat dia. Tentu kita tak boleh minta redha. Macam-macam lah sebab kod tu, kod ni, kod tu, kod ni. Kalau pergi pula kan tak tahu dia ni jenis pengueh pula, tak pasal, tak lagi tak cakap langsung dan sebagainya, payah cerita. Lah nak buat macam mana? Okey, lah ni ada dua pilihan. Satu, banyakkan buat kebajikan atas nama orang tu. Okey, satu. Yang keduanya, kalau kita jenis payah RM2 nak buat kebajikan kat dia dan sebagainya, yang kedua, banyakkan memohon keampunan, iaitulah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudiannya minta kepada Allah supaya orang tadi Allah telah gerak hati dia untuk redha kepada kita. Mana tahu Tuhan gerak sungguh pasal apa? Antara satu sifat orang mukmin, bila dia nak tidur dia akan ampun. Siapa yang orang yang buat salah kat aku seluruh dunia ni, aku ampunkan dia. Itu soalan dia. Yang ni pun, walaupun kadang kita tahu, kan tak tahu, kita ni pun kadang-kadang kita tahu, kalau boleh nak tidur aku ampun semua orang di seluruh dunia yang mana bersangkut paut dengan aku dan sebagainya dalam keadaan tadi, kita tahu. Tapi nak buat tadi ni bukan mudah. Kadang aku malam ni nak tidur sekali rasan, nak ampun seluruh dunia ke, kita pun pegang betul lah. Tak tahu masa nak tidur sekali lagi tuan-tuan, gambar Hindustan best. Tengok terlupa. Malah esok pula lah kot, tak jadi juga. Malah esok pun terlupa, kadang tak peringat dan sebagainya, terlupa. Yang ni dia nak jadikan mai daripada apa yang dianugerahkan oleh Allah juga. Baik tu kita minta betul lah, ya Allah, Engkau gerakkanlah hati orang tadi ni supaya aku yang bersangkut paut dengan aku ni semuanya mengampunkan aku. Alhamdulillah, insya-Allah dengan kesungguhan yang ada pada kita, insya-Allah Allah Taala akan pandang kepada kita untuk sama-sama kita mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kadang-kala kita kena faham amalan yang berbentuk munajat dan amalan yang Allah Ta'ala janji nak bagi. Kalau kata bentuk munajat ni, yang ni tak semestinya kita buat dapat, tapi ini kita mengharapkan kepada kekuasaan, kebesaran dan ihsan Allah Subhanahu wa taala. Jadi usahalah tuan-tuan, mudah-mudahan kita mendapat rahmat daripada Allah. Ataupun contohlah macam kita berhutang ke orang. Dah berhutang ke orang tuan-tuan, kita nak bayar tapi dia pun tak ada dah kawan rupi mana apa semua dalam keadaan tadi. InsyaAllah usaha kita pergi cari, tak jumpa, cari apa waris dia, tak jumpa juga waris dia pun tak tahu hidup tak mana dan sebagainya. Kita pun buat kebajikan dan sebagainya. Betul ke hutang kita tu sudah dia maknanya sudah dilupuskan oleh orang yang memberi hutang kita? Tak guys. Tapi mungkin dengan kesungguhan yang ada pada kita, dengan ketentuan Allah, orang tadi mungkin sebelum dia nak mati, dia dah halal dah kepada kita di atas muka bumi Allah. Tapi jangan pula lagu tak apa, tak dia mati dia halal tu. Jangan lupa lagu tu pula buat hutang, senang banyak lagu tu pergi berhutang kat orang tuan-tuan, usaha bayar pernah tetap tak apa. Kalau mati halal dah, boleh pergi habaq lagu tu pula dalam keadaan tadi. Memanglah mati kau tu halal, tapi usahalah bayar. Ni lagi berhutang ni. Ni aku berhutang 300 lah. Hidup tak apalah, aku usaha lah bayar, dia tak usaha pun. Tapi kalau mati halal lah, tak bayar. Yang tu dia tak masuk dalam kaedah yang kita sebut tadi. Maknanya usaha, tapi kemudian bab halal kita serah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jika dan wajiblah ia bertaubat daripada segala dosa. Wallahu alam. Tanda tentu insya-Allah kita sambung dalam kuliah kita yang akan datang. Mudah-mudahan kita sama-sama mendapat keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah kita sambung pula mungkin lepas raya lah. Lepas raya kita sambung pula insya-Allah. Maka mudah-mudahan kita diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon ampun dan maaf yang baik daripada Allah, yang lemahnya saya walaupun hakikat kita datang daripada Allah. Marilah sama-sama kita tunda kuliah kita ini pada waktu yang lain dengan saya mohon ampun dan maaf. Untuk itu saya sudahi dengan kalimah aqul qouli hadza astaghfirullahalazim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsiran Ustaz. Dan sebelum yang disampaikan punya Pak
Di sini ada beberapa pengumuman. Pengumuman yang pertama berkaitan tentang kelas pengajian kita, insya-Allah pada esok hari, insya-Allah Fadil Ustaz Adi Amin akan bersama dengan kuliah paksi di Masjid Bandar Baru, insya-Allah minggu yang kedua. Kemudian pada hari Ahad Ustaz Abu Naim, insya-Allah. Untuk kelas paksi di Timur Hebat, untuk kelas Ustaz Abu Naim ni, saya nak minta tolong pada siapa yang ada hadir kelas kat sana, salinan master kopi ataupun salinan kopi buku wasiat, nasihat agama dan wasiat iman. Siapa yang ada kopi dah, boleh tak saya nak pinjam untuk nak fotokopi yang baru. Saya stok dah habis dah. Siapa yang ada ikut kelas pengajian yang dekat Pak Sini Tebal, iaitu untuk kelas Ustaz Abu Naim ni, kita guna kitab nasihat agama dan wasiat iman, salah satu di antara sirah kan. Jadi siapa yang ada kopi tu, kalau boleh nanti tolong kata buah ni pun nanti bawa ayat nanti ni, pasal nak ambil baru untuk state. Apa yang ada salinan lah, pasal salinan master kopi kata Syamsul dia tak ada. Nah, baik. Kemudian pada minggu hadapan di sini Allah dipaksi kita Pak ini bong dan akan bersama dengan Fadil Ustaz Somad, insya-Allah. Itu minggu yang ketiga, kita indahnya hidup bersyariat pada minggu hadapan, insya-Allah. Dan Alhamdulillah pada hari Rabu yang lalu kita telah pun melaksanakan program tanya Ustaz kita. Alhamdulillah walaupun kehadiran lebih kurang 60 atau 70 orang, Alhamdulillah satu permulaan yang baik lah bagi kita, kerana pada hari itu sedaplah cutikan dan sahabat-sahabat kita pun makan ada program juga di tempat masing-masing. Jadi insya-Allah di hadapan ni ada tabung bantuan fakir miskin pada siapa-siapa yang ingin menyumbang dana bantuan yang akan kita salurkan pada 18 bulan Ramadan pada hari Sabtu, insya-Allah di Sungai Aceh untuk 5 keluarga yang terpilih. Siapa yang nak minta kami untuk sampaikan zakat, minta tulis nama, tinggalkan nombor telefon, tulis dekat situ zakat ataupun fidyah. Siapa yang nak minta tolong sampaikan, yang lain sumbangan boleh masuk tu dalam tabung depan, insya-Allah. Itu saja pengumuman daripada saya. Saya serahkan kembali kepada Pak Ustaz bacakan doa. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa 'an jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zidna 'ilman wa faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik wa 'ala ta'atik wa 'ala maghfiratik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma tahhir qulubana min an-nifaq wa a'malana min ar-riya' wa alsinatana min al-kadhib wa a'yunana min al-khiyanah wa amwalana min ar-riba. Wa sallallahu wasallam ala alhamdulillahi rabbil alamin. Bersama kita tangguhkan majlis kita dengan baca tasbih al-Baqarah dan surah Al-An'am. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lari